Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Berita Dunia RTM. Hampir 10 juta penduduk bandar Wuhan di China menjalani saringan COVID-19 dalam tempoh 2 minggu. Menurut Timbalan Pengarah Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit, Feng Zijian, hasil ujian berjaya mengesan kira-kira 300 pesakit tidak bergejala. Program saringan dilakukan selepas gelombang baru wabak itu dikesan buat pertama kali sejak perintah berkurung di Wuhan ditarik balik pada April lepas. Sementara itu, Jerman bersiap sedia untuk menarik balik amaran perjalanan ke negara-negara Eropah. Menteri Luarnya Heiko Maas berkata pihaknya sedang menyediakan resolusi untuk dibincangkan dalam mesyuarat kabinet hari ini. Kerajaan merancang untuk menggantikan amaran perjalanan dengan nasihat perjalanan yang lebih fokus kepada situasi di negara-negara lain secara bersendiri. Jerman mengeluarkan amaran perjalanan ke negara asing pada pertengahan Mac bagi memperlahankan penularan COVID-19. Dalam pada itu, kematian akibat COVID-19 di Brazil kini melepasi 30,000 kes. Menurut Kementerian Kesihatan, 1,262 lagi kematian dengan 28,936 kes jangkitan baru dilaporkan dalam tempoh 24 jam lepas. Jumlah terkumpul bagi kes kematian kini 31,199, manakala kes jangkitan sebanyak 555,383. Di Peru, sekurang-kurangnya 20 wartawan maut akibat COVID-19. Kebanyakannya dijangkiti semasa membuat liputan berhubung pandemik itu. Naib Presiden Kesatuan Wartawan Peru, Zuliana Lainez, mendedahkan sejumlah besar wartawan hanya menggunakan peralatan perlindungan diri yang minimum. Kebanyakan mangsa adalah pekerja bebas tanpa jaminan perlindungan. Kira-kira 20,000 orang menyertai tunjuk perasaan di Paris bagi membantah kematian lelaki kulit hitam ketika ditahan anggota polis pada 2016. Mereka turut menggunakan slogan sama yang digunakan dalam tunjuk perasaan di Amerika Syarikat. Ketua Polis Paris, Didier Lallement, tidak meluluskan permohonan untuk mengadakan tunjuk perasaan bagi mendapatkan keadilan untuk Adama Traore. Larangan itu bagaimanapun tidak diendahkan. Dalam pada itu, rakyat Amerika Syarikat digesa supaya menilai semula kegagalan tragik dalam menangani insiden perkauman dan ketidakadilan. Bekas Presiden negara itu, George W. Bush, berkata amat mengejutkan apabila selepas berpuluh-puluh tahun rakyat berkulit hitam masih dibuli dan diancam di negara sendiri. Beliau menyatakan demikian dalam satu kenyataan bagi mengulas kematian George Floyd yang lemas selepas ditindih di leher oleh seorang anggota polis kulit putih di Minneapolis. Perdana Menteri Britain Boris Johnson akan menawarkan visa kepada berjuta-juta penduduk Hong Kong. Beliau juga mempertimbang kemungkinan menawarkan kewarganegaraan kepada penduduk di hub keuangan Asia itu jika China tetap memperkenalkan undang-undang keselamatan untuk Hong Kong. Kira-kira 350,000 penduduk Hong Kong ketika ini memegang pasport kerakyatan luar negara Britain. Kira-kira 2.5 juta lagi layak memohon pasport sama. Pemegang pasport itu dibenarkan memasuki Britain tanpa visa bagi tempoh sehingga 6 bulan. Sekurang-kurangnya 100,000 orang termasuk kira-kira 150 pesakit COVID-19 dipindahkan ke lokasi yang lebih selamat di pantai barat India. Ia sebagai persediaan bagi menghadapi taufan Nisarga, ribut pertama yang mengancam Mumbai dalam tempoh lebih 70 tahun. Menurut Ketua Menteri Maharashtra Uddhav Thackeray, Nisarga dijangka membadai negara itu pada petang atau malam esok. Sukan Doktor pasukan Newcastle United memberi amaran kepada klub-klub Liga Perdana Inggeris agar bersedia untuk berdepan dengan lebih banyak kecederaan permain. Ia susulan keputusan kerajaan untuk membenarkan pasukan kembali melakukan latihan penuh bagi menghadapi baki saingan Liga yang akan disambung semula pada 17 Jun ini. Paul Catterson berkata selama tempoh 8 minggu para pemain berlari atas mesin senaman kaki atau treadmill dan bersenam dalam rumah. Peralihan itu memberikan rangsangan berbeza kepada badan berbanding latihan di padang.
Di Ukraine, klub bola sepak Karpaty Lviv diarah menjalani kuarantin selepas 25 orang terdiri daripada pemain dan pegawai pasukan diuji positif COVID-19. Kenyataan Liga Perdana Negara itu menyebut kesemua yang dijangkiti diarah menjalani pengasingan sendiri. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nurhaliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.